Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam satu Malaysia. Saya Siti Sarah binti Zuhamidi dan sekarang di semester 2 dan bernombor matrik B211-01008. Jutaan terima kasih saya ucapkan kepada yang dihormati Ustaz saya sendiri, Encik Aizuddin Hakim Muhammad Yusof dan rakan-rakan seperjuangan yang saya sayangi. Perbualan ataupun topik memupuk kesepaduan sosial di kalangan rakyat Malaysia merupakan satu isu yang tidak masyhur lagi dan perkara ini memerlukan satu tindakan dan usaha yang berterusan. Tindakan serta usaha yang tepat perlu diambil dan tidak boleh dipandang enteng kerana perkara ini boleh memberi impak kepada keharmonian dan kemakmuran negara. Sebagai warga negara, usaha-usaha memupuk kesepaduan sosial antara kaum haruslah dititik beratkan bersama oleh semua pihak. Jika salah satu pihak tidak memberi kerjasama, sudah tentu ia akan memberi impak yang buruk yang bakal menimpa masyarakat khususnya dan negara secara amnya. Sejajar dengan wawasan baharu negara iaitu Wawasan Kemakmuran Bersama 2030 yang memfokuskan pembangunan ekonomi secara mampan dan meningkatkan kemakmuran sesama rakyat antara objektif utamanya dalam memastikan rakyat bersatu padu tanpa prasangka dan menghormati budaya dan bangsa yang menjadi asas penyatuan negara bangsa. Oleh hal yang demikian, pelbagai cara dan langkah perlu diambil bagi memupuk dan menyemai perpaduan agar terus subur dalam kehidupan masyarakat, sekaligus untuk mengelakkan peristiwa hitam 13 Mei 1969 daripada terulang kembali. Pada pendapat saya sendiri, kedai mamak boleh menjadikan sebagai platform kesepaduan sosial adalah cara perkara yang saya yakin dapat memangkin kesepaduan sosial di Malaysia. Ini demikian kerana kedai mamak mempunyai budaya yang tidak formal berbanding dengan kedai makanan lain seperti McDonald, Starbucks atau Kopitiam. Budaya tidak formal yang dimasukkan dalam kajian ini ialah pengunjung kedai mamak boleh berkelakuan secara santai dalam ruangan kedai mamak. Pengunjung boleh merokok, bersembang dengan suara yang kuat atau menonton rancangan kesukaan bersama rakan, seperti di rumah sendiri. Keadaan ini dapat dilihat melalui data yang diperoleh daripada beberapa informan. Menurut informan Lara, Melayu dan berumur 28 dan bekerja sebagai pembantu penyelidik, beliau berkata, kadang-kadang kalau lama dah tak jumpa tu, macam-macam ceritalah keluar. Bila dah bercerita tu, mulalah tak ingat dunia, huru-hara. Jadi, kami cari meja yang hujung-hujung sikit. Di sini kita dapat lihat melalui informan dan juga masyarakat secara umumnya. Mereka suka pergi ke mamak kerana ia lebih santai untuk borak bersama dan juga boleh merapatkan hubungan antara sesama mereka ataupun etnik yang berbeza. Faktor kedua yang menjadikan kedai mamak sebagai tempat untuk bersosial antara satu sama lain tidak kira etnik dan bangsa berdasarkan pandangan informan ialah ruang di kedai mamak yang memudahkan pergaulan melalui penyamaan status antara pengunjung secara mendata. Komunikasi antara informan dengan rakan-rakan pelbagai etnik adalah dalam keadaan yang lebih santai tanpa sebarang batasan. Mereka tidak menekankan perkara yang serius dan perbualan dilakukan secara terbuka tanpa batasan status. Suasana kedai mamak dengan layanan kepada pelanggan secara sama rata lebih memudahkan pergaulan. Pelanggan di kedai mamak tidak dibezakan antara satu dengan yang lain. Status mereka menjadi setaraf dalam ruang kedai mamak. Faktor ketiga ialah faktor terakhir ialah berkenaan keadaan harmoni yang wujud dalam ruangan kedai mamak itu sendiri. Suasana harmoni yang dimaksudkan dalam kajian ini berkaitan dengan perwatakan pengunjung kedai mamak yang positif seperti peramah, sopan dan mudah didekati yang membawa kepada suasana harmoni. Perwatakan seperti ini memudahkan interaksi berlaku antara informan dan rakan-rakan yang baru dikenali yang kemudiannya membentuk hubungan sosial. Keadaan ini dapat dilihat melalui data yang diperoleh daripada beberapa informan. Contohnya, menurut informan Ashraf, Melayu dan berumur 23 tahun dan seorang mahasiswa, saya ni memang jenis peramah. Ada pernah saya berjumpa kawan baru iaitu bernama Ravi. Saya tegur dia masa tengok bola. Kemudian dia sokong Liverpool juga. Lepas itu dia invite saya dalam grup. Sampai sekarang kami tengok bola kat mamak bersama-sama. Jadi melalui kedai mamak sahaja kita dapat berkomunikasi dengan orang lain dan juga ia menjadikan kita lebih positif dan lebih untuk bercakap dengan orang ramai.
Secara kesimpulannya, di sini kita dapat lihat bahawa hanya berada di kedai mamak sahaja kita dapat mewujudkan keharmonian antara pelbagai kaum dan tidak kira bangsa. Akhir kata, kemakmuran negara adalah sangat penting dalam usaha negara untuk menginjak menjadi sebuah negara maju dan aman menjelang tahun 2030. Itu terima kasih saya ucapkan kepada semua.